Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman kita. Alhamdulillah, selesai sudah kita membuat korban, dan begitu juga hari tasyrik dah lepas dah, ya. Hari Sabtu sampai hari Isnin saja, kan? Yang keempat, kira 10 Zulhijjah pada hari Jumaat, 11 Sabtu, 12 Ahad, 13 hari Isnin. Itulah yang hari tasyrik. Maksudnya 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah iaitu berangkatnya orang-orang nak pergi wukuf. 9 Zulhijjah dipanggil hari wukuf. 10 Zulhijjah dipanggil hari Nahar. Hari Nahar itu hari penyembelihan, yang kita ni buat solat hari Raya Aidil Adha, kan? Tapi orang yang kat sana kat Mekah tak ada, dia tengah pergi ke Muzdalifah, nak ke Mina, dan begitu juga pada 10 Zulhijjah tu ialah dia mula melontar Jumratul Kubra. Ada orang panggil Jumratul Kubra, ada orang panggil Jumratul Aqabah. Itulah di Jumrah. Satu tu ada 2 nama. Dan Jumratul Sughra ada orang panggil. Ada orang panggil lagi Jumratul Ula. Tapi itulah dia. Di Sughra, Wusta, Kubra. 3 jumrah. Tapi pada 10 Zulhijjah melontar pada Jumratul Kubra tadi ataupun Jumratul Aqabah, dan ketika itu setelah melontar 7 biji batu, maka dia pun bertahallul lah. Setelah bertahallul, dia bebas daripada ihram dia. Itu pekerjaan orang menunaikan haji. Tapi itu bagi halal tentang pakaian, tapi dia belum boleh lagi bersama suami isteri. Pasal haji belum selesai, tawaf haji belum lagi, sa'i haji belum lagi, contoh. Tapi sa'i itu ada kalanya kita boleh buat dulu, ada kalanya, tapi orang yang haji tamattu tu biasanya serentak sekali, tawaf dulu, tawaf haji baru buat sa'i haji, itu baru selesai keseluruhannya. Okey. Syukur Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita yang terakhir pada 23 bulan 7, ya, muka surat 147, ya. Dan sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran, dan jarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Insya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kuliah kita berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah, ya. Okey. Bahagian kedua, kita masuk ke bahagian kedua yang lepas. Saya ulang sikit lagi, dan sebenarnya dah baca, dan sikit lagi saya ulangi daripada ini. Bahagian kedua iaitu basmalah di luar solat. Bacaan bismillah, basmalah itu adalah bacaan bismillah di luar solat. Ia juga terbahagi kepada 2, iaitu di awal surah. Itu di awal surah itu adalah
Ini di luar solat ya. Awal surah semua dalam Al-Quran, awal surah mesti ada dimulai dengan bismillah, kecuali surah Taubah. Dalam surah Taubah tak ada awalan bismillah ya. Yang lain semua diawali dengan bacaan bismillah ya, basmalah ataupun bismillah. Okey. Di awal surah, yang pertama di awal surah, pengarang kitab Al-Itqan fi ulum Al-Quran, juzuk yang pertama halaman 331 berkata, masalah hendaklah seseorang itu sentiasa melazimi bacaan basmalah di awal setiap surah selain surah Bara'ah, kerana kebanyakan ulama mengatakan bahawa ia merupakan satu ayat Al-Quran, bukan sekadar sebagai pemisah di antara surah-surah Al-Quran atau sebagainya ya. Jika dia tidak membacanya, maka dia telah meninggalkan sebahagian daripada satu kali bacaan Al-Quran yang sempurna di sisi kebanyakan ulama. Okay. Sedangkan hadis mengatakan setiap pekerjaan kita awali bukan baca Quran aja kan, awali dengan bismillah kan. Kita nak bergerak dari Quran rumah pun kita awali dengan bismillah juga. Nah, jadi oleh itu jangan tinggalkan mana bismillah juga diistilahkan awal pekerjaan, awal perbuatan. Okey. Dalil mengenai perkara ini adalah sama dengan dalil yang dikemukakan di bawah perbahasan basmalah pada awal surah dalam solat. Begitu juga hadis berikut. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Okay. Maksudnya barang siapa maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah di antara surah-surah melainkan setelah turunnya bismillahirrahmanirrahim ya, turunnya bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Abu Daud dalam kitab solat ya, kitab solat yang lain juga. Okey. Yang kedua, di pertengahan surah, okey, menyambung semula kata-kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya tadi. Beliau berkata, jika seseorang memulakan bacaan dari pertengahan surah, maka dia juga tetap disunatkan untuk membaca basmalah ya. Perkara ini telah disebutkan oleh Imam As-Suyuti As-Syafi'i, dibacakan oleh Imam As-Syafi'i yang dinukilkan oleh Al-Abbadi ya, oleh Al-Abbadi. Para ulama qiraah berkata, tuntutan bacaan basmalah sangat digalakkan ketika membaca ayat-ayat seperti berikut. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Okay. Maksudnya kepadanya jualah ilmu tentang bilakah hari kiamat itu berlaku ya? Bilakah hari kiamat itu berlaku?
Ini dalam surah Al-Fussilat. Okay. Wa huwa alladhi ansha'a jannati. Maksudnya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun, yang menjadikan kebun-kebun, dalam surah Al-An'am, ya. Okay. Hal ini kerana membaca ayat tersebut selepas isti'azah, ya, tanpa basmalah merupakan suatu perbuatan yang buruk serta menimbulkan kesamaran pada ganti nama yang seolah-olah kembali kepada syaitan, ya. Ibnu Al-Jazari berkata, memulakan bacaan dari mana-mana ayat dalam surah Bara'ah itu tidak banyak diperkatakan oleh para ulama tentangnya, ya. Namun Syekh Abu Al-Hasan As-Sakawi telah menegaskan bahawa basmalah boleh dibaca padanya, tetapi pendapatnya telah ditolak oleh Al-Ja'bari, ya, Al-Ja'bari. Sebagai tambahan, saya katakan bahawa perkara ini sebenarnya telah diperkatakan secara jelas oleh Syekh Muhammad Mahmud Abdul Alim dalam kitabnya Ahkam At-Tajwid wa Fadail. Ahkam At-Tajwid wa Fadail, ya, Al-Quran, halaman 177. Wajib ke atas membaca Al-Quran untuk sentiasa memelihara bacaan dengan membaca basmalah ketika hendak memulakan bacaan di awal surah selain surah Bara'ah. Bacaan Al-Quran tidak memerlukan kepada niat, dan basmalah sunat dibaca di pertengahan mana-mana surah jika pembaca memerlukan bacaannya dari itu, ya. Jadi kita walaupun di pertengahan, maka kita juga disunatkan untuk membaca basmalah. Tapi kebanyakan apabila dia dah pertengahan, dia hanya sambung saja, ya. Kebanyakan itu beberapa pendapat ulama yang mengatakan, ya, oleh kerana kita akan menyambung. Contoh, selalu saya bawa surah Ar-Rahman, ya, kemudian saya berhenti di pertengahan tu, lepas tu untuk rakaat yang kedua, terus saya rakaat kedua baca Al-Fatihah, saya cabar lupa saya sambung daripada lupa saya ni tanpa baca bismillah, kan. Siapa kebanyakan hari biasa yang lepas saya baca tu pasal apa, di masa musim COVID-19 ni, pasal disarankan imam-imam suruh baca surah yang pendek-pendek, okey. Wirid tak boleh panjang-panjang, nah, wirid tak boleh panjang-panjang, dan doa pun tak boleh panjang-panjang. Solat Jumaat pun tak ada ba'diyah qabliyahnya pada solat Jumaat. Ini yang atas arahan pejuang agama wilayah persekutuan lah, ya. Jadi kita kena akur, ya. Tak boleh kita nak perbahaskan dan sebagainya, okey. Tapi walau bagaimanapun, bagi setengahnya imam pasal itu, mula-mula arahan dulu kunut pun saya guna pendek saja,
Ya, saya buat kunut pendek aja. Ya, Allah maghfirli, ya ghafur kalau sendiri. Tetapi kita jadi imam, Allah maghfir lana, ya ghafur. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, terus saja. Tu. Ya. Tu ada dalam kitab apa ni? Yang panduan imam dan makmum. Pengarang yang sama, pengarang yang sama kitab ni. Itu dalam tulisan Jawi itu ada. Okey. Kitabnya itu menjadi sukatan, menjadi STM dan Dar Al-Quran serta Ma'had Tahfiz yang mengikuti programnya. Oleh itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Imam As-Satibi, ya, dalam bait-bait syair, bait-bait syair lah, ya. Bait-bait syair, ada orang sebut bait-bait syair, ada orang bait-bait syair, ya. Berikut ini, wala budda minha fi ibtidaika suratan siwaha wa fil ajzai khayyira man tala. Ya, ini bait syair, ibarat syair lah, ya. Maksudnya, dan semestinya basmalah perlu dibaca pada permulaanmu ketika membaca surah, melainkannya surah At-Taubah, ya. Dan pembaca diberikan pilihan pada bahagian-bahagian ayat Al-Quran tadi. Ini contoh-contoh dia punya mengatakan basmalah juga kena baca juga, ya. Pengarang kitab Irsyad Al-Murid ila maksud Al-Qasid ketika mengulas bait syair ini dengan perkataan basmalah mesti dibaca apabila memulakan bacaan pada mana-mana surah selain surah Bara'ah surah Taubah tadi, ya. Sama ada ia dilakukan adapun di pertengahan surah, maka pembaca diberi pilihan mestilah dibaca bismillah jika memulakan bacaan di permulaan surah selain surah Bara'ah, ya. Ini sama sahaja di sisi mereka yang mengatakan basmalah dibaca di permulaan Al-Fatihah dan mereka yang mengatakan basmalah tidak perlu dibaca kerana tertulis dalam mushaf. Okay. Adapun di pertengahan surah, iaitu ayat selepas memulakan surah walaupun satu kalimah, maka pembaca diberi pilihan sama ada membaca basmalah atau meninggalkannya. Bermakna boleh juga kita tinggalkan. Contoh, kalau kita katakan nak baca surah Al-Baqarah, pasal kita tak boleh baca ayat panjang-panjang, ya. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika
min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selanjutnya saya baca rakaat yang pertama. Rakaat kedua lepas Al-Fatihah terus saya baca sambung innal ladzina kafaru, sepatutnya baca basmalah kan, tapi tak baca pun tak mengapa, tapi selalu itu yang niru innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu dah lain ayat pula, ya, itu pun boleh juga. Ini apa yang dikatakan ini, ada pun di pertengahan surah, iaitu ayat selepas permulaan surah, walaupun satu kalimah, maka dibaca, diberi pilihan sama ada membaca basmalah atau meninggalkannya, ya. Begitulah yang disebutkan oleh penyusun baik ini seperti syair-syair tadi, seperti asalnya. Jumhur para ulama Iraq memilih pendapat yang mengatakan bahawa basmalah dibaca dalam keadaan ini, manakala jumhur para ulama Al-Maghribah ya memilih pendapat yang mengatakan basmalah tidak perlu dibaca. Ada setengah, ya, itu pendapat pada Al-Maghribah, ya. Jadi itu terpulanglah pada tuan-tuan nak membaca pun boleh, tak membaca pun boleh, tapi kebanyakan kita mengikutnya itulah, ya. Hanya kita baca ketika dalam apa? Dalam keadaan awal surah je. Dalam kalangan para ulama, ada di antara mereka yang mengkhususkan basmalah kepada pembaca yang membacanya untuk memisahkan, ya, di antara dua surah, dan ia tidak perlu dibaca oleh orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran dalam satu surah. Adapun memulakan bacaan di pertengahan surah Bara'ah, maka tidak ada nas oleh para ulama terdahulu mengenainya. Jadi dalam surah Bara'ah, iaitu surah Taubah, awal pun tak ada bacaan basmalah. Daripada kita ambil baca pertengahan pun tak ada tak ada bacaan basmalah. Contoh, selalu saya suka bawa ayat yang akhir surat Taubah. Contohnya apa? Di akhir tu terus saja tak ada baca bismillah pun, terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu ayat akhir surah Taubah. Itu elok kita amalkan waktu lepas birik sebelum lepas solat subuh, bacalah 10 kali, lepas maghrib bacalah 10 kali. Kata tuan guru saya dulu mengatakan itu pendinding kita. Kita tidak akan mati kena senjata. Waalaikumsalam. Kita tidak akan mati kena senjata. Mati kerana Allah tu memanglah mati, semua mati je dah. Maksudnya tidak akan mati kena senjata. Tu dia, tu pendinding. Baca 10 kali lah kerjaakum lepas solat subuh, lepas solat maghrib. Jadi kalau tak apa, sama berjalan, sama nak pergi kerja, contohnya sama memakai pakaian pun, ya, boleh. Tak semesti kita duduk, maklum kita nak cepat. Sekarang 6 lebih, 6 1 minit subuh kan. Boleh dibaca di sebagai amalan. Okey. Dalam kabar ulama, okey dah.
pandangan yang nyata melalui kata-kata penyusun bait adalah sama seperti sebahagian para ulama, iaitu pembaca diberi pilihan untuk membaca basmalah, manakala sebahagian para ulama yang lain membetulkan pendapat pertama dengan memilih pendapat bahawa basmalah tidak perlu dibaca kerana mengikut bacaan permulaan surah Bara'ah tadi. Jadi kalau setiap pendapat kita ambil yang di pertengah, tak perlu kita baca basmalahnya. Nah, ada pendapat mengatakan kena baca basmalah, tapi kebanyakan alim ulama pun tak baca. Ini pendapat bagi ahli tajwid ini tadi. Okey, pasal itu kebanyakan macam kalau pendapat ahli tajwid katakan kita baca baca Fatihah, surah Al-Fatihah. Ya, selalu kebanyakan imamnya baca ya kana budu ya kana ustaz ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan di awalan apa dia? Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dibaca berhenti dia gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul ke? Salah ni. Salah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Okay, selalu kebanyakan berhenti kat situ kan. Terus disambung baik ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu kalau mengikut Allah yarham Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, dia mengatakan itu ada waqaf qabih, waqaf sisi, waqaf yang paling buruk gitu kan. Ya, dia kata kalau nak berhenti ghairil maghdubi alaihim. Lepas tu sambung balik daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya, itu kata nanti saya ingat saya nak whatsappkan dalam tu dalam Cik Zul, nanti Cik Zul boleh masuk whatsappkan dalam grup ni ya, Datuk Hasanuddin Al-Hafiz punya komplain tu. Saya suka pasal saya banyak pegang Datuk Hasanuddin, dia sama pendapat dengan Allah yang Datuk Ishak Barum. Pasal saya belajar dengan Datuk Ishak Barum sejak tahun 60 ya, di awal di ibtidai, sani ibtidai saya dah belajar dengan dia dulu. Sampai dia jadi mufti, sampai dia dibuang pun saya ada dua kawan saya datang ulang-ulang ke tempat dia. Jadi saya itu banyak pegang pada Allah yarham Datuk Hasanuddin waktu Datuk Ishak Barum dah meninggal. Okay. Pasal tu saya banyak simpan apa-apa yang dia punya video-video apa tu saya buat. Okey. Seperti angkat tangan dan sebagainya kan. Allahu Akbar. Ini bagi lelaki. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang gini je. Ya tak? Kadang-kadang orang gini je. Apa komplain dia? Ya tak? Tu. Jadi ini saya cukup seronok apa. Ini pasal apa? Kita ni biarlah solat kita dengan sempurna. Ya tak? Biar berkualiti, jangan kuantiti. Begitu juga ada setengah orang solat sunat ni ambil yang sunat-sunat. Dah solat sunat, ambil yang sunat-sunatnya. Sedangkan solat sunat itu pun pekerjaan macam solat wajib juga. Mana? Jadi kalau dia pasal doa iftitah tinggal.
Mentang-mentang solat sunat, daif kita tinggal. Mentang-mentang solat sunat, surah pun tinggal. Kan? Baca Fatihah nak cepat. Ya? Biarlah kita solat ni berkualiti, jangan kuantiti je. Di pasal di Yaumil Mahsyar besok, solatlah yang akan ditanya terlebih dulu. Ya? Apabila solat sempurna, maka insya-Allah kita pun akan mendapat kesempurnaannya yang lain-lain itu. Tapi kalau solat tak sempurna, tak selesai apabila kita maka kita belum tentu lagi sedekah kita, perbuatan kita dan sebagainya. Ya, begitu juga saya sendiri dalam keadaan berkaitan dengan banyak yang diadukan masalah rumah tangga dan sebagainya kan. Apabila masalah rumah tangga berantakan dan sebagainya, kita tengok ceknya bab solat juga. Kadang-kadang suami mengabaikan solatnya. Nah, ada setengah isteri tapi yang suaminya tak begitu indah sangat bab solat. Tapi kalau dua-dua kita jaga solat, insya-Allah lah. Ya, insya-Allah rumah tangga kita akan bahagia dan kebahagiaan hingga dunia dan akhirat kita. Okey. Bab yang keempat tentang menyaringkan bacaan dalam rakaat pertama dan kedua solat jahriyah. Solat jahriyah ni solat yang kuat lah, macam subuh, maghrib, isyak. Ya, itu dipanggil solat jahriyah. Okey. Apa hukumnya? Bacaan tersebut ialah surah Al-Fatihah. Bacaan tersebut ialah surah Al-Fatihah, Amin dan surah Al-Quran. Ya? Surah Al-Quran, bacaan Al-Quran, potongan ayat-ayat Al-Quran. Manakala pada rakaat ketiga dan keempat dalam solat itu, bacaan dibaca secara perlahan, itu siriyah. Ya? Manakala dalam solat siriyah, dia disunatkan membacanya secara perlahan dalam semua rakaat. Okay. Maksud kat sini, yang bacaan dalam surah jahriyah iaitu bacaan kuat macam maghrib, isyak, subuh, maka rakaat pertama dengan rakaat kedua disunatkan bacaan yang kuat. Ketiga, keempat itu bacaannya dan bacaan dengan yang sir, perlahan, ya, sekadar telinga kita saja. Tetapi kalau dalam solat siriyah, iaitu solat asar, solat zuhur, itu aja, asar dan zuhur aja, maka itu hendaklah baca secara sir. Bila baca kuat boleh tak? Makruh. Ya, baca kuat. Katakan solat zuhur, wah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, solat zuhur pula ni, jadi imam baca kuat ni, bukan tak boleh, makruh hukumnya. Makruh ni ada setengah, ada tingkatan-tingkatan di makruh, ya dah. Jadi ada setengahnya kalau sampai makruh tahrim, itu dipanggil makruh yang hampir kepada haram kan. Tapi yang sikit-sikit ni, contohnya kita tak pakai songkok solat, boleh tak? Boleh, sekadar makruh saja. Nah, kita tak pakai baju solat, boleh tak? Sah, sekadar pakai kain dari atas pusat ke bawah lutut, ya, tapi itu makruh. Nah, tapi solatnya sah. Tapi maka sia-sialah, biarlah kita dibagi pakaian. Biar kalaulah kita nak pergi kerja, bukan pergi kerja, nak shopping pun dengan keadaan yang kemas, semat, nak jumpa Tuhan, ya tak? Pakai baju rabak-rabak ada contoh, ya tak? Tak pakai baju, pakai singlet aja kadangnya. Cuba kalau pergi shopping the mall tu pakai singlet aja, ya tak? Jadi oleh itu kita jagalah kita, oleh kerana ketika kita dalam salat ini, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sikit lagi, ya.
dalam semua rakaat, secara perlahan dalam semua rakaat ini, kalau dalam solat sirriyah ini, untuk menghalusinya saya merujuk kepada kandungan kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adilah tu, ya, juzuk pertama halaman 697 seperti berikut: menyaringkan bacaan dan memperlahankannya. Okey. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa sunat dinyaringkan bacaan solat subuh, maghrib, isyak, Jumaat. Okay. Solat sunat dua hari raya, tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Bacaan solat yang diperlahankan pula adalah dalam solat zuhur dan asar sahaja. Solat zuhur dan asar. Solat Jumaat baca dengan jahriyah, iaitu dengan bacaan kuat, ya. Begitu juga dalam solat witir ketika bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, kunut dan sebagainya, ya dah, kita baca kuat. Okey. Itu dalam ketika bulan Ramadan sahaja, waktu tarawih, ya. Kalau macam kita ni baca kunut bulan Ramadan 15 malam 16 je, 15 malam 16 kan, itu selalunya. Tapi kalau kita ke Mekah Madinah, awal Ramadan dah baca kunut dah. Yo, kunut dia kadang kita turun naik tangan kita turun letih apa, ya. Hari tu pergi bulan Ramadan bukannya. Okey. Itu dia. Okey, tapi insya-Allah kita pergi bulan Ramadan pula ni. Tapi dengan cerita ini mahal, ya. Pasal dan orang pun tak boleh ramai sangat dalam keadaan beginilah, ya. Okey. Tadi pun saya dah dapat daripada Firqat Rebel, suruh Ustaz siap-siap gitu, pasal nak adakan kursus dan sebagainya. Okey, zuhur dan asar. Mengenai solat sunat lain seperti solat witir pada bulan selain bulan Ramadan dan sebagainya, para ulama berselisih pendapat. Di sini saya bawakan pendapat ulama mazhab Asy-Syafi'i sahaja, ya. Ini kitab ni dalam mazhab Asy-Syafi'i sahaja. Okey. Sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Wahhab, ya, juzuk yang pertama halaman 41-42, sebagai memenuhi tuntutan pengamalan masyarakat setempat, disunatkan kepada orang yang mengerjakan solat selain daripada makmum untuk menyaringkan suara pada bacaan dalam solat subuh, 2 rakaat awal solat isyak, solat Jumaat, solat 2 hari raya, solat gerhana bulan, solat minta hujan, solat istiqaq, solat minta hujan ni istiqaq, dan solat tarawih. Itu yang digalakkan untuk yang bacaan jahar. Lagi satu, solat witir pada bulan Ramadan, itu juga digalakkan bacaan yang kuat. Okay. Solat 2 rakaat tawaf pada waktu malam. Ini kalau kita tawaf berjamaah, ya. Kalau kita tawaf pada waktu malam, kita berjamaah ramai-ramai, lepas solat sunat tawaf kita boleh baca kuat, ya. Itu. Tapi kebanyakan saya sendiri pun tak amalkannya itu. Saya masing-masing lepas tawaf masing-masing. Pasal solat sunat tawaf itu sunat. Nak yang nak terus buat solat sunat tawaf, silakan. Yang tak nak buat, nak terus pergi apa, terpulang.
Tapi kalau saya bimbing, saya tetap bawa untuk solat sunat tawaf, itu sendiri-sendiri saja. Okey. Jadi setakat ini dulu saya dapat sampaikan, ya. InsyaAllah kita ulang kaji balik akan datang daripada yang keempat mengenai ini. Nanti saya dalami supaya kita dapat memahami seterusnya. Saya huraikan seterusnya. Ada apa pertanyaan kat sini? Hari ini 6 ya. Ada apa pertanyaan? Tak ada. Muslimah? Ya. Boleh. Yang mana lebih afdal kita nak bangkit seperti imam. Tapi kita kalau dah jauh kita punya lepas imam, jadi kita boleh ikuti imam. Jadi yang mana lebih afdal imam baca kat mana? Kita bangkit. Antara kita sebagai makmum. Okey. Imam maksud tuan? Allahu Akbar ataupun Allah tu. Okey. Biasanya imam ni, kita apabila Allah Akbar, kita jangan mengiringi bersama imam. Tak boleh. Jadi kita biar imam tu selesai, contohnya Allahu Akbar, dengar imam Allah Akbar kan, maka kita pun barulah bergerak. Itu yang afdal. Pasal kalau kita mengiringi sama, tak boleh. Ada yang lepas pun ada diceritakan kat sini tuan, ya, maka itu tidak tidak bersama. Pasal kadang-kadang kita Allahu Akbar, imam Allah Akbar, saya pun Allah sama dengan imam, pun tidak. Makmum dah buat dah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi ini sebagaimana pendapat ini, maka tidak sah dia punya apa. Makmum punya lah yang tak sah. Imam tepat. Pasal itu biar imam tu Allahu Akbar, barulah kita bilakan Allahu Akbar. Dah selesai. Kenapa? Bangkit tu Allah Akbar. Ya. Macam bangkit imam pun Allahu Akbar, baru makmum pun bangun Allahu Akbar. Itu yang buat tu. Ya? Ramai yang buat tu. Banyak yang menyamai. Itu batal. Ya, betul, boleh membatalkan. Memang boleh membatalkan. Ya, ada di muka surat berapa yang lepas tu? Kat sini ada. Ya? Ya, ada kat sini ada. Yang lepas kita ada baca. Ya? Okey? Boleh tuan ya? Okey. Ya, betul. Jadi kita dengan imam Allahu Akbar, barulah kita bergerak. Tu dia. Itu yang sempurnanya. Sama macam bagi salam pun sama dah Ustaz. Ya, betul. Macam bagi salam. Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Dia buat salam. Lepas tu Berhenti dulu kita nanti imam nak salam lagi kan, Assalamualaikum, maka kita boleh kira Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun dah boleh salam lah. Apabila warahmatullahi itu yang wajib yang pertama kan. Boleh jadi nanti kalau imam takut batal yang keduanya. Jadi kita boleh imam jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kadang-kadang, sedangkan salam yang pertama itu rukun. Kadang-kadang orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, tidak sempurna. Pasal kan tulisan alif lam sim, lam alif kan mim, assalam. Ini kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, bacaan tidak sempurna. Ya, batal lah. Pasal bacaan tak sempurna. Ya, tak sempurna tu tidak sah bacaannya. Bagi salam yang pernah sekurang as itu alif lam sim, lam alif mim, assalamualaikum. Sama ada assalamualaikum warahmatullahi. Ada setengah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Kita toleh dulu baru assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kebanyakan assalamualaikum warahmatullahi. Itu dua-dua boleh pendapat. Ataupun assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Ya.
Tadi ingat, walaupun salam yang kedua itu sunat, selalu saya ingatkan, maka kalau sekiranya kita rasa nak terkentut, contoh, kita ada niat nak salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, ada niat nak kedua, Assalam pun, maka batal solat kita. Tapi kalau kita dah terasa, maklumlah perut kita tak tahan nak apa, lebih baik kita sekali salam, Assalamualaikum warahmatullahi, nanti pun tak apa, tak batal. Ada tu yang wajib. Tapi kalau ada niat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalam pun, maka batal solat kita. Pasal kita ada niat yang kedua tadi, sedangkan tu tak sempurna. Ada? Tak selesai lagi. Jadi oleh itu sekali yang wajib rukun. Okey. Ada muslimah nak tanya? Tak ada. Okey. Pasal ada dulu ada muslimah yang rajin tanya, suami dia tak bagi turun. Ya ke? Okey, tak ada gurau-gurau. Saya ni suka gurau-gurau. Okey. Ada apa lagi pertanyaan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada pertanyaan, insya-Allah ya, saya minta kita marilah untuk diri saya juga, kita jaga solat kita. Perbaikilah solat kita. Kalau mengikutnya, saya dulu, saya muda-muda oleh kerana saya dari kecil mengaji pondok dan sekolah haram, dan lepas tu pelajaran dulu saya duduk pelajaran berkeliling tahun 70-an ya. Kan ada balai Islam tu yang sekarang masih buat solat jemaah sebab tu. Saya imam sana dulu. Tapi saya cukup laju dulu. Tapi itu orang yang ikut ramai juga pula tu. Contoh bulan Ramadan, tarawih saya baca ambil senafas saja. Ramai orang tu. Tapi apabila kita mengaji balik mengaji, rupanya tak sempurna Tuhan. Sedangkan kita membaca ni ketika baca dalam solat ni kita berkata-kata dengan Allah, maka kurang beradab saya ketika itu. Pasal itu sekarang ni kalau jadi imam saya lah paling lambat sekali. Pasal saya nak memperbaiki diri saya sendiri. Ya, lebih baik lagi nak dapatkan kesempurnaannya. Macam contohnya duduk antara dua sujud tu kan, duduk antara dua sujud, Rabbirfili warhamni wajibni, kadang orang tak baca. Kadang sedangkan itu doa yang paling mustajab kat situ. Kadang Allahu Akbar, sekadar tamakninah. Ya, itu tamakninah yang wajib. Rabbirfili warhamni itu adalah sunat. Tapi itulah kata Imam Ghazali, sesiapa meninggalkannya yang sunat hanya ambil yang wajib, ibarat berniaga pulang modal sahaja. Okey, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita ulang minggu hadapan. Saya memohon ribuan ampun maaf salah silap saya, terkasar baca terajak kata yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakiran, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ila hadzal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ila hadzal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ila hadzal majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa تفرق من بعد تفرق معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.